Dan seperti mana yang kita tahu, 24 hari bulan nanti kita akan mendengar sesi pembentangan bajet 2023. Jadi apakah yang kita harapkan dan juga adakah kita mampu untuk menyerap tekanan ekonomi, krisis cabaran ekonomi yang berlaku di peringkat global ini. Jadi untuk kita bercakap panjang mengenai perkara ini, adakah tahun 2023 ini merupakan tahun yang sukar buat Malaysia? Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Raymond Dinesh Gabriel, iaitu pengarah eksekutif People System Konsultansi PSC, bersama-sama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk kita membuat sedikit analisis dan juga sedikit pandangan bagaimanakah untuk kita menghadapi tahun 2023 ini. Adakah ia merupakan tahun yang mencabar untuk kita? Baiklah, kita hari ini kita akan mendengar bajet 2023 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Jadi menurut Tuan Raymond, apakah perkara yang perlu dan sangat-sangat kita perlu tekankan ketika bajet 2023 ini untuk kita menghadapi jangkaan tekanan ekonomi yang berlaku pada tahun 2023 ini? Terima kasih Rizwan. So untuk kita faham keadaan ekonomi kita pada tahun akhir suku 2022, ekonomi kita berkembang 7%. Tapi mengikut masa yang sama tahun yang lepas 14%. Maknanya ada kekejutan lah sikit. Ya, kalau kita tengok survei yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ni 2021 kan, 47 responden itu tidak cukup sampai menjimat RM1,000 pun. Macam susah nak jimatkan RM1,000. Kos untuk sara hidup dah meningkat. Ada yang mereka yang kurang lebih hutang daripada pendapatan. So ini semua menjadikan kos sara hidup rakyat Malaysia tu menambah. So kalau kita nampak bajet yang akan baru-baru keluar 2023, harap saya dan mungkin harap rakyat Malaysia juga, tiga perkara pentinglah kita kena tengok. Nombor satu, kita perlukan inisiatif untuk merendahkan kos sara hidup untuk rakyat Malaysia. Kebakalan, makanan, kos sara hidup. So ini kena diturunkan. Nombor dua, kita kena menambahkan skill-skill kita untuk usahawan mikro dan SME secara digital, kerana kita kena bersaing di ekonomi antarabangsa, bukan saja di Malaysia. Tak cukup lagi tau. So kita kena jual barang kita di luar negara, kita kena faham unsur-unsur digital supaya bisnes kita berkembang dengan lebih cepat. Yang ketiga, B40. So satu kajian World Bank baru-baru ini dibuat, dia katakan 70% daripada B40 di Malaysia tidak mendapatkan pendapatan yang cukup untuk menyara hidup mereka. Tak cukup untuk makanan, tak cukup untuk menyimpan duit, untuk kecemasan, tak cukup. So kita kena ada program spesifik untuk B40, tapi saya ingat lebih daripada memberi bantuan saja, kita kena menambahkan prestasi mereka, pengajian mereka untuk membuat bisnes, cara mereka menjana pendapatan, skill-skill baru, skill-skill inovatif kena dibagi kepada B40 supaya mereka boleh berdikari. So ini tiga perkara yang penting saya ingat untuk bajet. Saya suka apabila Tuan menyentuh tentang inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk golongan B40. Jadi pada pendapat anda, sejauh manakah keberkesanan inisiatif ini untuk meningkatkan kualiti hidup mereka pada ketika ini? Saya ingat memang untuk bekerja dengan B40 itu bukan senang. Ya, kita dah kerja dengan B40 selama 16 tahun. Kita banyak membuat program latihan usahawan kepada B40 dan kita dah latih 60,000 B40 di ASEAN. Kerana syarikat kita bukan saja di Malaysia tapi di Filipina, Indonesia dan Laos. Tapi ada satu unsur yang penting di semua negara itu. Kebanyakan orang, mereka bila kita membuat program bantuan B40, kita nampak mereka selalu memberi bantuan, memberi duit, kan? So bantuan sara hidup semua itu penting. Bukan saya kata kena kurangkan, tapi kita kena ambil langkah yang lagi satu lagi. Kita kena menambahkan keupayaan mereka, kepercayaan mereka dalam diri mereka sendiri untuk memulakan bisnes, untuk latihan untuk membuat bisnes secara inovatif, untuk macam mana nak berjual. So ini penting supaya mereka kena berdikari, boleh berdikari, boleh menolong keluarga mereka. So kalau kita berikan bantuan saja kepada mereka dan mereka akan kekal B40. So kita kena ada program untuk membangunkan mereka keluar daripada B40. Selain daripada inisiatif untuk membuatkan mereka memulakan perniagaan bisnes dan sebagainya, adakah pasaran kerja ini? Apakah pasaran kerja ini mampu untuk menukar hidup mereka ini dalam situasi ekonomi sekarang? Maksud saya pasaran kerja, tanggungjawab majikan yang mana golongan B40 ini bekerja. Bagaimana? So
I think kalau kita tengok keadaan B40 kan, memang ada banyak kerja di Malaysia. Tapi kerja tu ada dua perkara yang penting. 1/3 daripada rakyat Malaysia masuk gig economy. So mereka buat kerja-kerja dengan Grab. Kita pun ada syarikat-syarikat yang ada banyak peluang yang bagi kepada mereka yang nak buat gig economy kan. So memang ada banyak kerja di luar sana. Tapi cukup tak pendapatan? Kalau mereka bersaing di gig economy atau mereka bersaing membuat usahawan-usahawan kecil, masalah dia pendapatan. Pendapatan mereka tak cukup untuk menampung kehidupan mereka. So mereka kena belajar macam mana jual di luar kawasan mereka. So skill-skill digital, macam mana nak jual menggunakan social media, macam mana nak jual lebih jauh daripada kawasan mereka sendiri. Itu semua penting, unsur-unsur yang penting. Untuk pekerjaan itu, pekerjaan yang mereka dapat tu akan terlibat dengan kemahiran mereka. So kalau mereka habis universiti ke belum habis universiti ke, ini semua penting kan. Kebanyakan B40 tak masuk universiti kan, mereka susah kerana kadar kesusahan duit. So sebab itu mereka kekal di sana. So macam mana kita boleh menambahkan skill mereka, keupayaan mereka supaya mereka lebih bersaing dalam bidang kerja. I think itu juga menjadi satu perkara yang penting. Okey, dalam masa sekarang juga kita sekarang berada dalam fasa kajian separuh penggal kedua Rancangan Malaysia ke-12. Jadi dalam separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini banyak lagi cabaran yang wujud dalam merapatkan jurang ekonomi antara masyarakat. Contohnya antara Bumiputera dan juga non-bumi, pemilikan ekuiti. Kita pernah menyasarkan untuk kita mencapai pemilikan ekuiti di kalangan Bumiputera ini 30%. Tetapi kalau kita lihat pada tahun 2015 ia menurun sehingga 16.2%, dan juga pada tahun beberapa tahun kebelakangan ini dia meningkat sedikit 17.2%. Jadi bagaimana sebenarnya dalam konteks kita abaikan antara non-bumi dengan bumi untuk merapatkan jurang antara masyarakat ni menerusi pemilikan ekuiti, rancangan Malaysia dan sebagainya untuk kita menyerap tekanan ekonomi pada tahun ini? Saya ingat rancangan Malaysia ke-12 ini ada 3 dimensi yang penting lah. Yang satu, pemengkasaan ekonomi. Nombor 2, kelestarian alam sekitar. Nombor 3, kejuruteraan sosial. Ya, supaya kita boleh close gap yang ada kan. So kalau kita nampak 17.2% ni, target dia 30%. Betul? So ada kekurangan. Betul. Yang saya ingat apa yang perlu dibuat adalah untuk memberikan kemahiran yang lebih inovatif kepada usahawan-usahawan Bumiputera supaya mereka lebih bersaing. So kalau kita nampak peluang-peluang yang ada, memang ada peluang yang penting. Kalau kita nampak MDEC, ya, MDEC ada satu program dipanggil IDE, Islamic Digital Economy. Itu satu sektor yang penting dan usahawan-usahawan Bumiputera boleh melibatkan diri dalam IDE itu. So ada inisiatif-inisiatif yang ada, tapi usahawan Bumiputera ni saya ingat, tahukah mereka inisiatif-inisiatif yang ada? Adakah ini tersebar supaya mereka tahu dan ada inisiatif ini adalah ada soal kesedaran. Kesedaran. Nombor 1, adakah banyak pembiayaan? Kalau kita nampak sekarang apa pembiayaan yang penting tu ESG financing, itu green financing kan. MIDA pun ada memberikan green financing berbilion-bilion ringgit. Tapi adakah usahawan Bumiputera ni sedar yang ada ni dan mereka boleh membuat bisnes seperti ini yang mungkin lebih kekal, lebih kukuh daripada bisnes-bisnes yang lain. So untuk kita menaikkan pesertaan ekonomi Bumiputera, kita kena menambahkan inovasi, kita kena faham keadaan global, apa yang menjadi isu-isu global yang penting. Kemudian bisnes-bisnes Bumiputera kena menghalakan ke keadaan-keadaan macam tu. Dan juga kempen kesedaran untuk usahawan Bumiputera tahu mengenai apakah inisiatif yang telah pun disediakan. Kerana soal sekarang betul, antara yang saya dapat info adalah kita kekurangan kesedaran untuk tahu tentang program-program yang telah pun dijalankan ini. Jadi adakah dalam konteks kita ingin memperkuatkan dan juga memperbesarkan jumlah orang yang berniaga ini, adakah di peringkat IPT itu sendiri kita perlu menambah pengajian-pengajian bersifat entrepreneurship ini? Ya, saya ingat dua perkara penting, bukan saja entrepreneurship tapi technopreneurship. Technopreneurship. Tapi untuk bila kita tengok orang-orang graduan kita atau mereka yang pergi universiti, memang ada banyak interest untuk usahawan. Mereka nak jadi usahawan, mereka nak jadi usahawan technopreneur, mereka nak tapi kemahiran mereka kekurangan. Mereka tak tahu mana nak pergi untuk belajar. So kalau kita boleh embed ini dalam Kementerian Pengajian Tinggi supaya semua orang yang masukkan apa-apa bidang accounting ke, undang-undang ke, yang nak belajar apa-apa saja, tapi mereka akan belajar macam mana mengaktifkan
usahawan-usahawan teknopreneur atau usahawan membuatkan bisnes usahawan dan buat dia secara praktikal, bukan secara teori. Mereka kena mulakan. So kalau mereka ada experience itu di universiti, lebih senang untuk mereka memulakan usahawan bila mereka graduate. Ya, bukan semua orang nak kerja. Okey. Dan soalan terakhir saya, bercakap mengenai survival anak muda tahun 2023 ini, adakah ekonomi gig masih lagi menjadi pilihan yang baik untuk anak muda ini yang sudah pun bergraduasi di peringkat ijazah? Kerana kita faham anak-anak muda yang mempunyai ijazah ini, merekalah yang perlu mengisi pasaran kerja di peringkat profesional ini. So I think gig economy ini satu peluang yang berkesan untuk anak-anak muda. Yang bukan graduan dan sudah graduan. Kerana kebanyakan orang dia mula kerja di gig economy bila sebelum mereka graduate. Maknanya mereka boleh membuat kerja part-time untuk menambahkan pendapatan, mendapatkan experience supaya mereka lebih berkesan di ekonomi. Sekarang di Malaysia ni kita ada 4 juta gig worker. 1/3 rakyat Malaysia dah masuk. Kan? Dia menyumbangkan 18.5% GDP kita. So ini satu sektor yang penting. Tapi kalau kita boleh menggabungkan ini dengan latihan usahawan, itu akan menjadi lebih berkesan pada anak muda kita. Ya? Maksudnya dua perkara, kita latih mereka, jangan tinggalkan gig, tetapi dalam masa sama kita latih mereka untuk kita tingkatkan lagi pendapatan mereka. Supaya kerja profesional mereka itu tidak tertinggal. Betul. Tingkatkan keupayaan mereka, bagi latihan, kemudian gabungkan ini dengan gig economy. So mereka boleh menjadi usahawan dengan menggunakan gig economy, atau mereka boleh membagi kerja gig economy kepada orang lain bila menjadi teknopreneur. So kalau ini boleh digabungkan, maknanya lebih banyak isu-isu praktikal yang kita boleh bagi kepada rakyat muda kita dan pemuda-pemuda kita sebelum mereka graduate. Yang penting, bukan selepas. Okey, maksudnya dalam keadaan itu dengan latihan yang cukup dan juga pengalaman yang cukup, mereka dapat menyerap tekanan ekonomi yang berlaku khususnya pada tahun 2023 dan juga pada masa hadapan. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Raymond Dinesh Gabriel, iaitu pengarah eksekutif People System Consultancy PSC, bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini.